Okey, baik, kita tengok mendarab dan membahagi ungkapan algebra. Contoh 13 dalam buku teks awak. Pemudahkan 21x darab dengan 6x bahagi 14 y kuasa 3z. Jadi, mula-mula saya tulis ini sebagai 21 x. X tu kita jangan, kalau boleh, cikgu dah banyak kali cakap, kalau huruf X tu kita tulis X yang bentuk macam mana? X yang bentuk macam ni, pelajar. Okay, supaya orang lain tak keliru. Ini X yang kita guna. Okay, ini X. Kalau awak tulis X ni, saya anggap ini operasi darab. So, tulis X ini, dia macam dua huruf C yang terbalik lah. Dia macam huruf C, CC, okay. Macam ni. Okay, so 21x y and then darab 6x. Awak ingat tak masa awak buat pendarapan ungkapan algebra ini, 21 ini adalah pendarapan ungkapan algebra yang awak dah buat. 21xy darab 6x. Kemudian bahagi. Bahagi bermaksud per ini. Lepas tu 14y kuasa 3z. Jadi ini tulis di bawah 14y kuasa 3z. Macam tu. Kalau nampak operasi bahagi, maksudnya awak perlu tulis dalam bentuk pecahan. Jadi ini bahagi tukar jadi macam ni, gariskan, ada satu garisan. So 14 ini 14y kuasa 3z tulis di bawah garisan. Okay, 14y kuasa 3z tulis di bawah garisan. Ini maksudnya operasi bahagi. Bahagi ini per. Yang sebutan yang ada di atas, sebutan 21xy dan 6x ini tulis di atas. Ini pengangka. 14y kuasa 3z tulis di bawah. Dia adalah penyebut. Dan ini bahagi di sini, garisan ini. Lepas tu kita ceraikan. Kita tulis sebagai hasil darab faktor. Maksudnya kita ceraikan mereka. Buat macam tadi juga. 21, tulis 21 darab x. 21xy bermaksud 21 darab x darab y. Kemudian darab dengan 6 darab dengan x. Lepas tu per dengan 14 y kuasa 3 bermaksud y darab y darab y dan z satu sahaja, satu huruf z. Okey, seterusnya kita potong, kita mansuhkan bermaksud kita potong-potong. Kita cari pemboleh ubah ataupun huruf yang sama di pengangka dan penyebut. Kita potong. Tengok ada tak? Oh, saya jumpa y sahaja. Macam ni, potonglah. Okey, huruf x tak ada, hanya pengangka ada huruf x. Penyebut tidak ada huruf X. Tengok sini, satu X. Tapi penyebut tidak ada huruf X. Jadi tak boleh potong. Ni Z. Penyebut ada Z. Pengangka tak ada Z. Jadi tak boleh potong. Ok, so tinggal nombor. Nombor. Tinggal nombor. Jadi untuk nombor pun perlu pemudahkan. Jangan awak hanya ingat huruf saja. Nombor pun perlu pemudahkan. Dia boleh dibahagi dengan 7. So 2 darab 7 ialah 14. 3 darab 7 ialah 21. Macam tu. Ok, lepas tu saya tulis jawapan. Gabungkan semua huruf di sini. Oh, ada satu nombor sini. Saya tertinggal. Saya nampak ada satu nombor di sini. Ok, masih boleh potong lagi. Ni 1 darab 2 2. 3 darab 2 ialah 6. Ok, ada lagi tak? Ok, tak ada, dah siap. Kita gabungkan, kita tulis jawapan. Tulis. Ok, so kita darabkan nombor dengan nombor. 3 darab 3 ialah 9. X, tengok ada huruf apa? Huruf X di atas. Pun boleh buat X. Jadi ini X darab dengan X. X darab X akan jadi X kuasa 2. Sebab apa? Sebab ada 2X di sini. X kuasa 2. X darab X ialah X kuasa 2.
Tengok pada penyebut. Penyebut ada huruf Y dengan Z. Y darab Y. Tengok. Y darab Y bermaksud Y kuasa 2. Apabila kita permudahkan, bermaksud Y darab Y adalah Y kuasa 2. Tulis Y kuasa 2 dan huruf Z satu saja macam tu. Jadi ini adalah jawapan dia. Okay, so sekarang awak buat latihan ini, salin soalan ni juga dalam buku tulis. Kita buat bersama-sama. Okey, soalan 3A. 3A, kita mula dengan soalan 3A dahulu. 3A. Dia ada operasi darab dan bahagi. Operasi darab dan bahagi. Kalau nampak bahagi ni maksudnya awak perlu tukar ke bentuk pecahan. Kalau pecahan, dia mesti ada pengangka dan penyebut. Kalau pecahan, dia ada pengangka dan penyebut lah. So, mana bahagian pengangka? Sinilah. Okey, bahagian penyebut di sini. Atas dan bawah, maksudnya bahagian atas, bahagian bawah. Jadi, kita tulis dalam bentuk pecahan, iaitu 2mn darab 5m kuasa 2 bahagi 3n kuasa 3. Macam tu. Lepas tu, kita tulis sebagai hasil darab faktor ataupun saya suka guna perkataan ceraikan mereka. Jadi, ini 2mm bermaksud, ni sebutan 2mm bermaksud 2 darab M darab N. Darab 5M kuasa 2. Tengok, 5M kuasa 2 bermaksud 5 darab M darab M. M berulang sebanyak 2 kali. Macam tu. Sebab M kuasa 2. Kalau masih keliru, sebab ada pelajar keliru. Kalau awak masih keliru, awak ingat balik bab 2, saya rasa bab 2, bab kuasa 2 dan kuasa 3. Contoh 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 bermaksud 3 darab dengan 3. Nombor yang sama, iaitu 3 didarab dengan dirinya sendiri. Kita darabkan dengan nombor yang sama. 3 darab dengan 3. 3 kuasa 2. Kalau saya tulis 5 kuasa 3. 5 kuasa 3 bermaksud 5 darab 5 darab 5. 5 ni berulang sebanyak 3 kali. Okey, dia punya konsep macam bab yang awak belajar, iaitu kuasa 2, kuasa 3. Cuma untuk bab ini dia guna huruf, faham? Guna huruf, dia tak ada nombor. Contoh huruf M, huruf N.
Okay, next. 3n kuasa 3. Jadi 3 darab dengan n darab n darab n lah. N berulang sebanyak 3 kali. N dengan operasi darab. Okay, hanya operasi darab lah, baru boleh buat macam ni. Kalau operasi tambah, dia bukan macam ni ya. Okay, next. Kita masukkan. Kita cari pemboleh ubah yang sama ataupun kita cari huruf yang sama lah. Guna bahasa awak suka guna huruf. Cari huruf yang sama, potong-potong. Ada tak huruf yang sama? Okey, saya nampak N sahaja. Ayu, kesiannya N sahaja. Tak ada huruf lain. Lepas tu kita tengok pada nombor. Tadi kita rujuk, kita cari huruf yang sama di pengangka penyebut. Sekarang kita tengok pada nombor. Ada 2, ada 5. Nombor 2, nombor 5 dan 3. Boleh tak kita pemudahkan? Tak boleh ya. Tak boleh pemudahkan. Jadi kalau tak boleh pemudahkan, kamu biar sahaja. Lepas tu kita gabungkan mereka, tulis jawapan. Okey, mula-mula kita darabkan 2 dengan 5 lah. 2 darab 5 ialah 10. Lepas tu M darab M, maksudnya M kuasa 3. Dan bahagian penyebut ada nombor 3. N ada 2. Huruf N, saya nampak N darab N, jadi dia akan menjadi N kuasa 2. Okay, N kuasa 2. So, ini adalah jawapan akhirnya. Okay, ada pelajar ni mungkin tanya, cikgu, sini saya tak faham lah cikgu di sini. 2 darab M darab N darab 5 darab sub M darab M. Sebenarnya, kalau kamu susun semula, maksudnya kita kumpulkan sebutan serupa. Kita susun semula kedudukan mereka. Dia sebenarnya adalah 2 darab 5 darab M darab M darab M. Nampak? Ayu, saya kena tulis semula. Okey, sebab okey, macam ni. Ini tadi saya tak ajar kamu susun semula kumpulkan sebutan serupa sebab awak sudah buat latihan ini 2-3 hari yang lepas. Jadi saya anggap awak sudah faham. Kalau awak masih tak faham, saya tunjuk kenapa boleh jadi 10M kuasa 3. Kalau kamu susun semula, kita kumpulkan sebutan serupa, dia adalah macam ni. 2 darab 5. Lepas tu ada M 3 kali 1, 2, 3. Jadi awak tulis M darab M darab M macam ni. 2 darab 5 darab M darab M darab M. Jadi 2 darab 5 adalah 10. M darab M ialah M kuasa 3 lah. Dan di bahagian bawah penyebut ada nombor 3 darab dengan N darab N. Okey, untuk bahagian penyebut. Jadi kita tulis jawapan dia sebagai 3N kuasa 2. So, ini dia punya jawapan akhir. 10M kuasa 3 per dengan 3N kuasa 2. Okey, baik, kita sambung untuk soalan 3B. 3B. Okey, dia ada, kita semak. Operasi yang ada di sini ada 3 sebutan, 6xy, 20px kuasa 2, negatif 5p kuasa 6y. Okey, ini sebutan ini kenapa ada kurungan? Sebab ada tanda negatif. Okey, negatif. Sebutan ini ada kurungan sebab dia ada tanda negatif. Dan ada di sini ada operasi bahagi, operasi darab. Ada operasi bahagi, operasi darab. Apabila awak nampak ada operasi bahagi, biasanya kita kena tulislah bentuk pecahan. Contoh macam ni. Pecahan. Kena tukar ke bentuk pecahan yang ada pengangka dan penyebut. Mana pengangka dia? Pengangka dia di sini. Pengangka di sini ya. Ini bahagi. Operasi bahagi. Penyebut di sini bawah. Penyebut inilah
bahagian belakang ini. Kita ambil semua, jangan awak ambil 20px sahaja. Jadi ini negatif 5p6, p kuasa 6 dan y nak letak mana? Dia mesti bersama dengan ini. Ok, so kita tulis dalam bentuk pecahan sekarang. Saya delete dulu semua. Ok, kalau nampak operasi bahagi, kamu kena tulis dalam bentuk pecahan. So B 6xy per dengan 20 px kuasa 2 darab negatif 5p kuasa 6y. Wow. Ok, kita sudah tukar ungkapan yang ada di sini ke bentuk pecahan. Lepas tu kita tulis sebagai hasil darab faktor. Maksudnya kita ceraikan mereka. Kenapa nak ceraikan? Sebab saya nak potong-potong. Okey, ada setengah pelajar dia dah mahir, dia tak ceraikan lah, dia terus potong. Ada setengah pelajar dia potong. Cikgu tunjuk kenapa, macam mana nak terus potong. Macam ni ya. Okey, y dengan y saya terus potong saja. Lepas tu ini x saya potong. Sini sebab ini x kuasa 2, sini x kuasa 2. Belajar ini x kuasa 2. Kalau x kuasa 2 bermaksud x darab x. Kalau saya nak potong, saya potong ni 2 potong tinggal 1 lah. Dia tinggal kuasa 1. So ni dia punya ok. Lepas tu ni 6 dengan 20, 3 darab 2 6, 10 darab 2 20. Ok, ni dia dah siap. Kita gabungkan, dia awak akan dapat jawapan 3. Awak tengok pengangka 3 sahaja. Penyebut ada 10. Lepas tu bukan 10. 10 darab dengan 5, dia akan jadi negatif 50. P ada 7, jadi saya tulis P kuasa 7 X1 macam tu. Bagi pelajar yang mahir lah, saya rasa better awak buat step by step. Cikgu tunjuk jalan kerja. Buat step by step lah, langkah demi langkah. Ok, so kita tulis dalam bentuk pecahan 6xy per dengan 20 px kuasa 2 darab negatif 5 p kuasa 6y, macam tu. Lepas tu kita ceraikan mereka. 6 darab x darab y per dengan 20 darab p darab x darab x darab negatif 5 p kuasa 6y. P kuasa 6 jadi ni negatif 5 saya tulis dalam kurungan p kuasa 6. P darab p darab p darab p darab p. Berapa p? 5p. 6 p berulang sebanyak 6 kali. Macam tu. Panjang macam kereta api. Kemudian kita potong-potong. Okey, kita cari pemboleh ubah yang sama di pengangka dan penyebut. Kita potong. Ini x saya potong. Y mana y saya potong. Lepas tu okey, ni 6 3 darab 2 6, 10 darab 2 ialah 20. Ada lagi tak? Tak adalah, itu sajalah. Okey, kalau tak ada, dah habis potong, kita tulis jawapan. Okey, kita semak pengangka. Ada nombor 3 sahaja. Tak ada nombor lain, tak ada huruf lain. Jadi tulis 3. Kita semak penyebut dia. Ada penyebut ada nombor 10 dan negatif 5 di sini. Jadi 10 darab negatif 5 ialah negatif 50.
Lepas tu tengok huruf P. P ada berapa? 6, 7. Okey, sini ada 6. 6 tambah 1, 7 lah. P darab P darab P darab P sebanyak. Okey, P berulang sebanyak 7 kali. Jadi P kuasa 7. Tengok huruf X. X ada 1, jadi saya tulis X. Macam tu sajalah. Okey. Okey, tadi cikgu kata tanda negatif kita tulis di tengah-tengah. Maksudnya bukan di bahagian pengangka dan bukan di bahagian penyebut. Kita tulis di tengah-tengah, di antara pengangka penyebut. Macam ni. Di tengah-tengah tanda negatif. Kalau awak rasa, "Hai cikgu buat apa ni? Saya tak faham lah." Saya rasa mungkin awak tak faham di sini kot. Mana? Ayah. Pen saya hilang. Okey, sini. Kalau awak tak faham, awak kena susun semula kedudukan mereka. Macam mana nak susun semula? Awak letak nombor di depan. Ini 10 darab negatif 5, kemudian darab P ada 7, jadi awak tulislah P, 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 P. Berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tulis macam tu. Faham? 7 kali. Tak ada ruang nak tulis. Macam tu. Ayo, delete. Saya delete dulu. Mungkin ada setengah pelajar dia perlu cikgu perlu susun semula baru dia nampak. Hilang pen saya hilang. Okey, tak keluar-keluar pen saya. Okey, saya susun semula dia jadi 10 darab dengan negatif 5. Lepas tu darab P ada berapa kali ya? 1 tambah sini 6, 7 kali. P, 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 P. Berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. P. Kemudian ada huruf X. Jadi awak tulis darab X macam tu. Dan awak darabkan nombor dengan nombor. 10 darab negatif 5 dapat negatif 50. P darab P. P ni berulang sebanyak 7 kali. Akan jadi P kuasa 7. Dan akhir sekali huruf X. Awak tulis X macam tu. Sebab tadi saya selesaikan tanpa susun semula kedudukan mereka. Kalau awak dah mahir, tak payahlah buat langkah ini. Sebab awak dah mahir kan, awak terus darabkan, cari pemboleh ubah yang sama, cari nombor yang sama. Maksudnya cari nombor yang sama, darabkan nombor dengan nombor. Cari pemboleh ubah yang sama, cari huruf yang sama, kamu darabkan huruf yang sama, darab dengan huruf yang sama. Okay, nombor yang sama, nombor dengan nombor dapat negatif 50. Huruf dengan huruf P dapat P kuasa 7. Ini X ada 1 sahaja, tulis balik X. Okey.